Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan suatu kertas kerja yang ringkas bertajuk prinsip ketelitian dalam pengeluaran fatwa. Ketelitian ini merupakan perihal teliti, kecermatan dan kesesamaan dalam suatu perkara yang dilakukan. Nabi SAW bersabda, "Ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar." Yang paling berani dalam kalangan kamu untuk memberi fatwa, mereka lah yang paling berani sebenarnya untuk menghadapi api neraka. Hadis ini walaupun mengikut Ibn Rajab dan juga Al-Ajluni berstatus dhaif, tapi maknanya adalah sahih dan boleh diterima. Ketelitian dan kecermatan dalam memberikan fatwa ini merupakan sikap yang telah diambil oleh generasi para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'in dalam kehidupan mereka. Kita singkap satu contoh daripada Abdul Rahman ibn Abi Layla, katanya, "Aku sempat bertemu lebih 120 sahabat Nabi SAW daripada kaum Ansar. Salah seorang daripada mereka bertanya tentang satu masalah, maka mereka saling menolak untuk menjawab sesama mereka, sehingga kembali kepada yang mula-mula bertanya tadi. Dalam riwayat yang lain, tidaklah salah seorang daripada mereka ingin berbicara tentang satu hadis, melainkan mereka berharap agar saudaranya yang lain telah menyempurnakan persoalan tersebut. Dan apabila diminta untuk memberi fatwa, mereka berharap agar saudaranya yang lain telah menyempurnakannya." Ini kewarakan para tabi'in dan lebih lagi kewarakan para sahabat Nabi SAW dalam memberi fatwa. Kita berbicara tentang dimensi ketelitian fatwa ini, dua aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam memastikan prinsip ketelitian fatwa dapat dicapai. Yang pertama, menyerahkan urusan mengeluarkan fatwa ini kepada golongan yang ahli dan berwibawa. Jadi seseorang mustafti yang ingin bertanya tentang fatwa ataupun tentang hukum, dia perlulah memilih orang yang ahli dalam bidang fatwa, orang yang mahir, orang yang tahu tentang hukum hakam untuk ditanya soalan. Dalam memilih ini pun perlu kecermatan. Tidak boleh sembrono memilih siapa sahaja, bertanya kepada siapa sahaja dalam persoalan hukum agama ataupun dalam persoalan fatwa. Sebaliknya, ketelitian dan kecermatan dalam memilih golongan yang berwibawa ini untuk memberikan fatwa merupakan salah satu dimensi ketelitian fatwa. Yang kedua, kecermatan pemberi fatwa yang berkelayakan itu. Apabila telah dipilih orang yang layak itu pula perlu cermat untuk memberi fatwa dalam proses dia mengeluarkan sesuatu hukum. Ini dua peringkat yang perlu kita fahami dalam ketelitian fatwa. Kita bincang dahulu yang pertama, iaitu penyerahan urusan fatwa kepada ahlinya. Ini dibincang oleh para ulama dalam aspek syarat-syarat mufti. Banyak tentang syarat mufti ini kita ringkaskan kepada dua, iaitu syarat yang disepakati dan syarat yang tidak disepakati. Saya tidak ingin menghuraikan secara detail tentang perbahasan hukum ini, khususnya tentang pendalilan ulama. Saya menyorot seberapa ringkas yang boleh dan memilih pandangan yang pada pandangan saya lebih sesuai berdasarkan pembacaan yang telah dibuat. Tetapi saya tidaklah membincangkan dalil-dalil mereka itu secara terperinci. Syarat yang disepakati yang pertama ialah seorang mufti itu mestilah beragama Islam. Ini syarat asas lah, kerana mufti memberitahu tentang hukum Allah serta mempraktikkan hukum kealam realiti. Sehubungan itu, seorang mufti perlulah beragama Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, seorang mufti itu mestilah mukallaf, iaitu akil baligh. Ini juga merupakan syarat asas, kerana kemampuan untuk memahami khitab syarak dengan sempurna
tidak dapat dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak. Kemudian syarat yang tidak disepakati, adil. Syarat ini diwajibkan oleh majoriti ulama Syafi'iyah, Al-Malikiyah, sebahagian Al-Hanabilah dan sebahagian Al-Hanafiyah. Hujah mereka, fatwa ini merupakan pemberitahuan tentang agama dan pemberitahuan orang fasik tidak diterima dalam urusan agama. Manakala sebahagian ulama yang lain menerima fatwa orang fasik, melainkan jika orang fasik tersebut menzahirkan kefasikannya serta mengajak kepada bid'ah sayyi'ah, seperti mengajak kepada tambah rakaat solat subuh kepada 3 rakaat, 2 rakaat setengah, dan berpuasa pada 1 Syawal, dan bid'ah-bid'ah yang lain yang sayyi'ah, yang tidak yang buruk, yang tidak ada asal pada agama. Jadi penulis berpandangan pendapat yang pertama, iaitu seorang mufti perlu adil, merupakan pandangan yang lebih kuat, kerana sebagaimana yang diketahui, seorang yang tidak takut akan Allah akan berani untuk berbohong. Kita juga tidak mempercayai mereka. Justru adalah tidak munasabah untuk mempercayai fatwa mereka. Yang kedua, lelaki. Majoriti ulama tidak mensyaratkan mufti seorang lelaki, tapi ada juga yang mensyaratkan. Secara ringkasnya kita berpandangan bahawa seorang mufti itu tidak seluruhnya lelaki, sebab ada riwayat-riwayat yang menunjukkan para sahabat bertanya kepada isteri baginda SAW seperti Sayyidatina Aisyah dan isteri-isteri baginda SAW yang lain, dan mengkiaskan fatwa ini sama seperti pemimpin. Mereka ada yang menyatakan bahawa lelaki sahaja yang boleh menjadi mufti. Ini adalah fatwa yang kias yang agak jauh, yang tersasar daripada perkara yang sebenar. Kemudian syarat yang seterusnya adalah mujtahid. Perbincangan mengenai syarat ini dibuat berdasarkan 4 tahap, iaitu mujtahid mustaqil mutlak, mujtahid mutlak ghair mustaqil. Dua ini disepakati oleh ulama, mereka ini memang boleh berfatwa. Yang ketiga dan keempat ini khilaf, iaitu mujtahid at-takhrij ataupun mujtahid muqayyad dan mujtahid al-futyah, ataupun dinamakan juga mujtahid at-tarjih. Walaupun dua mujtahid yang terakhir ini khilaf, tetapi khilaf itu pada pandangan kita merupakan khilaf lafzi semata-mata. Sebab walaupun golongan yang tidak membenarkan mereka untuk berfatwa, tetapi mereka dibenarkan untuk memberi fatwa berdasarkan naqilan an ghairihi. Maknanya mereka menyatakan ini fatwa mereka kerana menakalkan pandangan ulama mujtahid yang lain. Artinya mereka juga berfatwa lah, tapi fatwa diambil daripada fatwa orang lain, daripada pandangan-pandangan orang lain. Artinya pada kita perbezaan pandangan yang menyatakan boleh tak boleh dalam mujtahid dua terakhir ini tidaklah signifikan sangat dalam perbezaan pandangan ini, kerana perbezaan itu hanyalah pada istilah semata-mata. Seterusnya kita masuk kepada kecermatan mufti. Banyak aspek yang boleh dilihat tentang kecermatan mufti. Dalam keterbatasan ini kita bawa kepada beberapa perkara. Yang pertama, mufti itu mesti mengesahkan setiap perkara yang dirujuk dalam penghasilan fatwa tersebut, atau dalam arti kata lain, memastikan amanah ilmu dalam pendidikan yang berkait dengan fatwa. Jika fatwanya didasarkan pada suatu hadis, mufti mesti memastikan kedudukan dan martabat hadis tersebut, tidak hanya bergantung kepada apa yang didengar semata-mata, ataupun mengambil kitab hadis daripada tempat yang tidak sepatutnya, mengambil hadis daripada tempat yang tidak sepatutnya, ataupun merujuk kepada pandangan fuqaha tidak pada kitab yang asalnya. Itu adalah amanah ilmu yang perlu dilihat juga. Yang kedua, tidak mengambil mudah terhadap suatu fatwa, seperti mencari-cari rukhsah dan hilah yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan yang ketiga, kecermatan mufti juga dilihat dari aspek intibat manhaji atau pematuhan terhadap metodologi dalam beri fatwa. Pertama, dari sudut kefahaman terhadap realiti yang memerlukan kepada pendidikan sempurna terhadap suatu isu, mendapatkan pandangan pakar yang berkaitan, menganalisis setiap permasalahan, mendalami adat dan urus tempat, serta mendapatkan kepastian terhadap permasalahan sebenar. Yang kedua, kajian terhadap isu yang diketengahkan itu berdasarkan metodologi yang benar, iaitu merujuk kepada Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas,
maslahat dan menepati utama maqasid syariah. Kesimpulannya, kunci kepada prinsip ketelitian fatwa ialah menyerahkan urusan fatwa ini kepada ahlinya, dan setiap mufti yang ahli itu perlulah cermat dan berhati-hati untuk mengeluarkan suatu fatwa atau hukum dalam masyarakat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.